Baik muslimat, kita teruskan. Bukanlah mudah menyusuri jalan itu, tetapi dengan ketabahan ini insya-Allah pasti akan diperolehi. Apa yang benar-benar diharapkan ialah keredaan darinya. Apa yang benar-benar diharapkan darinya? Itulah muslimat dirahmati Allah, mardatillah, keredaan Allah. Jadi Abdul Aziz Ismail mengajak kita muslimat dalam nukilannya, semua kita ni berdosa. Nak bersihkan diri daripada dosa, kena betulkan hati. Sebab tu Masya Allah, muqaddimah Ustazah nak baca sikit. Tetapi nanti apakah sebenarnya hati yang kita sebutkan ni? Hanya seketul daging. Kalau kita, saya ni dah tak ada hati Ustazah, cuba belah dada kak, ada lagi hati tu. Ustazah ni tak faham-faham bahasa kan. Ada lagi hati tu, sebab semua manusia hidup Allah anugerahkan hati. Kalau ada Ustazah, saya kahwin dengan seorang lelaki yang hatinya tu dah dibuang dah. Ada orang nak transfer hati kat dia tapi gagal keluarkan. Hidup lagi, hidup. Muslimat dirahmati Allah, rasa ini Allah yang hantarkan. Hati ini yang dimuliakan oleh Allah, tempat jatuhnya pandangan Allah. Pergi muka surat 3, muqaddimah. Ilmu tasawuf merupakan satu bidang ilmu pengajian Islam yang begitu tinggi nilainya kerana gariskan kalimah. Dia kena dengan Ustazah Zai mengaji kitab, gariskan kalimah, pen tak bawa lah Ustazah. Pen tak bawa, pinjam orang sebelah. Dari tadi tunduk khusyuk, tiba pinjam pen orang sebelah. Lah, musuh aku dia ni rupanya. Terpaksa bercakap. Pinjam pen jap, pinjam pen jap. Muslimat, rupanya Allah yang terdudukkan kita sebelah orang tu. Sebelum ni macam cari-cari bulu ayam. Tapi sebab dah terduduk sebelah, Kak Teh kata tolak sana rasa rapat sikit. Tiba-tiba terduduk sebelah musuh. Contoh, masa ni lah muslimat dirahmati Allah, kita mulakan bicara. Makasih ya, kalau tak ada pen awak tadi, tak adalah kita garis. Ustazah nak cek tu jap lagi tu. Contoh muslimat kan. Kadang-kadang Allah memang wujudkan satu suasana yang dulu kita bergaduh dengan dia, tiba-tiba Allah nak kata sebelum mati bertegur siapalah. Tiba-tiba terduduk. Tiba-tiba kita terpergi kenduri, ingatkan jiran baru. Rupanya Masya Allah musuh kita 30 tahun dulu. Jangan patah balik muslimat. Allah yang jemputkan kita. Hati tu jalannya dah ada untuk dibersihkan. Tapi kalau kita left group, rugilah kita. Faham maksud? Okay. Tak ada satu benda atas dunia ni secara kebetulan. Tiba-tiba anak saya jatuh cinta dengan bekas madu saya Ustazah. Contoh muslimat ya. Kita benda tu tak ada kebetulan. Allah yang takdirkan. Maka lapangkan dada untuk memaafkan. Ustazah cakap senanglah, tak kena batang hidung sendiri. Tapi muslimat, bila kita ada ilmu, panduannya jelas. Masya Allah Tuhan, kenapa orang ni pula bakal besan aku ni? Rupanya suruh paksa kita bercakap, paksa kita seronok dengan dia muslimat. Dulunya musuh ketat, hari ni anak menantu syok tengok. Mak kamu gimana tak datang hari ni majlis ilmu? Dia dengan besan macam BFF Ustazah, kerja shopping je. Silap juga tu muslimat. Silap juga tu. Dengan besan patutnya saling mengajak datang ke majlis ilmu. Okey. Baik, tujuannya tu garis. Tujuannya ialah untuk membersih dan mensucikan hati agar ia dapat makrifah kepada Allah. Muslimat, hati yang tak bersih takkan makrifah kepada Allah, tidak akan mengenal Allah, tidak akan rapat dengan Allah. Hati yang bersih, muslimat dirahmati Allah, pasti dapat mengenal Allah. Allah ni muslimat kita tak boleh sentuh, kita tak boleh pandang. Tapi hati kita Masya Allah Tuhan muslimat. Kerana apa saya kongsikan? Tuhan, kenapalah kita punya ibu yang Masya Allah, dia boleh sebut kat kita, kamu jangan bohonglah dengan mak. Sekali bercakap mak boleh rasa dalam hati ni. Kerana apa banyak ni ibu-ibu macam ni? Sebab ibu membesarkan anak penuh dengan pengorbanan dan keikhlasan. Tak ada hijab Masya Allah. Isteri yang benar-benar solehah kepada suaminya, tak ada hijab, seluruh raganya dipersembahkan. Maka Allah akan anugerahkan hati yang bersih. Abang, cara abang cakap ni saya macam dapat rasa je. Contoh muslimat dirahmati Allah. Kenapa ada ibu yang kadang-kadang kan telefon kita, kamu sihat ke? Kita nak selindung macam mana, kan susah hati pula orang tua ni. Kan mak tahu kamu tak sihat ni. Kenapa mak tahu tak sihat? Mak ni dah seminggu dah buah dada mak belah kiri sakit. Tak maaf sebut muslimat ni ajaib. Pelik, kita sakit, dia punya tu pula yang sakit. Kan Allah yang bagi rasa. Kalau anak lelaki sakit belah kanan, kalau anak
perempuan sakit belah kiri. Itu keajaiban yang daripada saya duduk asrama dulu pelik dah. Kita nak selindung seminggu dah tak telefon, kau demam ya. Itu muslimat. Maka saya lepas kematian ibu 2 hari duduk atas wheelchair, muslimat, saya tak sedar sebab kita duduk tunduk kan, bibir dengan telinga mak. Sedangkan saya sendiri pun ada masalah belakang, muslimat dirahmati Allah. Kita tunduk macam tu 2 hari duduk kat wheelchair. Dan saya disambung dengan demam. Sampailah hari ni masih lagi kalau dengar suara di radio Aikim pagi-pagi tu sengau-sengau suara saya sebab rakaman tu ketika demam, muslimat. Jadi kita nak sebut perkara ni, Allah yang bagi, Allah balik yang mendatangkan kekuatan. Hati yang bersih ialah hati yang tidak buta, dan hati seperti itu saja yang dapat mengenal Allah. Sebab tu hari ni jangan pelik, muslimat, dah pelik-pelik macam-macam dah. Kita yang sebut, ustazah dia tu tak takut dosa ke? Kenapa dia buat macam ni ustazah? Kesian kat dia. Kerana Allah tak campakkan hati untuk merasa takut dan mengenal Allah. Tapi hati muslimat kalau sikit-sikit ni Allah redha tak ke aku? Ni Allah suka tak kalau aku buat macam ni? Ini hati yang benar-benar bersih. Masya Allah muslimat, sebab itu sedekahnya banyak mana terkadang tak dipandang Allah. Tapi bila setiap kali nak ambil benda, tak jadilah. Kerana apa tak jadi? Sebab takut ni benda ni haram. Sebab takut benda ni syubhah. Aku hanya nak ambil yang betul-betul pasti halal bagiku. Baru-baru ni saya mengulas muslimat tentang benda-benda macam ni lah. Pergi masjid, ustazah, masjid bagi 3,000 bungkus, 300 bungkus nasi biryani. Lepas tu yang datang 300 orang, genap-genap je. Tiba-tiba 30 orang terakhir tak dapat. Dah pelik. Kak Teh tadi kira 300 orang ustazah. Nasi pun 300, 30 orang tak dapat. Kemana lagi hok yang awal itu, suami kita sukalah nasi biryani kambing ni, bawa balik, suka hati pok cik dia. Kan? Muslimat, benda belum lagi teragih kepada seluruh orang masjid surau. Dia dah ambil lebihan. Anak dia suka roti jala ni, dah bawa plastik siap-siap dah dalam handbag. Mohon terasa. Tidak berlaku di Masjid Ibnu Abbas mungkin, walaupun tiap-tiap kali kuliah ramai, tapi mesti kita jumpa orang macam ni. Sampai yang hujung muslimat, saya teringin terliur ni ustazah nak tengok tadi seri muka hijau dia tu, Masya Allah. Saya beratur belakang, saya nampak ambil 3 ketul, seorang sakit hati ni ustazah kan. Tapi tak apalah, rezeki saya hari ni tak dapat seri muka, muslimat kan. Muslimat, ada orang yang teringat-ingat akan seri muka yang orang depan ambil lebih tadi. Kita balik rumah tak termakan, masuk dalam tong sampah. Kamu jawablah di hadapan Allah, yang lebihan tu kita makan ada orang teringin. Sedangkan penganjur dah kira siap dah 300 orang. Kadang benda ni kecil tapi memberi impak yang besar. Tapi muslimat dirahmati Allah, datang majlis ilmu pagi petang, tolong dengan sangat. Kerana apa ya Allah, aku ni seri muka dah ada, cekodok dah ada ni, 3 jenis kuih campur lagi dengan nasi lemak, rasa perut aku tak muat ni. Tinggal dululah, nanti ada rezeki balik nak tanya Kak Teh, tak ada siapa dah nak makan kan? Tak ada, tolong bungkus-bungkus, senang kerja Kak Teh. Contoh, bawalah balik. Tapi ni awal-awal muslimat dah bungkus dulu untuk lunch Kak Teh, malam nanti boleh panaskan. Suka hati merangkap lunch dengan dinner sekali. Hasil bawa balik daripada masjid. Muslimat, mudah-mudahan tidak ada anak murid Ustazah Zah yang begitulah kan, sebab dah khabar dah ni. Jadi kalau ada pun sebelum ni tolong stop hari ni juga dan beristighfar pada Allah. Buat pengumuman kat mikrofon sekejap lagi. Ada ke yang sebelum ni nampak akak terlebih bawa seri muka balik ke rumah, terasa hati akak orderkan 1 talam ganti, contoh. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kita takut benda yang termasuk seminggu mak saya tak boleh makan, saya bercakap kat telinga dia, mengalir air mata mak baik. Mata mak ni digunakan untuk benda-benda yang baik. Mak mana ada keluar-keluar rumah macam kami, tak ada muslimat. Mak saya sangat-sangat naif. Walaupun begitu, mak mesti ada dosa mata yang takut Allah tak ampunkan mak redha. Mak jadi orang tak dapat melihat dah 3 minggu dah ni, jatuh air mata dia muslimat. Tiba-tiba seminggu tak boleh makan dah mak. Dalam kita makan yang kita rasa halal, bapak saya kerja buruh je muslimat dirahmati Allah, tak pernah ambil daripada mana-mana, itulah cukup ke tak cukup. Tapi kita tak tahu mak mungkin ada termasuk jadi benih tubuh darah daging kita ni dengan setitik yang haram. Jadi Allah nak bersihkan dengan tak bagi mak makan dalam seminggu ni. Mak redha ya, mengalir air mata muslimat.
Tak boleh bercakap dah. Sebelum ni bercakap dengan kami, tak boleh bercakap. Mak, mungkin lidah kita ni pernah menyakitkan hati orang kan. Kita tak mampu nak minta maaf dekat semua orang. Mak redha, mudah-mudahan dengan cara ni Allah gugurkan, ampunkan dosa-dosa mak. Mengalir air mata. Walaupun tak ada respon, saya yakin dia masih mendengar dan ada istighfar dalam hatinya muslimat. Sebab kita bukan manusia yang maksum, yang tak ada dosa langsung. Pasti ada dosa. Jadi Allah sayang kita di akhir hayat tu, bila Allah bagi sakit, muslimat redalah. Jangan kita berkeluh kesah dengan sakit kita. Nabi yang kata, mu redha dengan sakitmu, Allah janji untuk gugurkan dosa-dosamu.